Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemakan rakan setugas saya Naila Huda. Hari ini Hari Raya Aidilfitri kita raikan bersama-sama ketika musim COVID-19. Tetapi norma-norma baru yang kita amalkan untuk kita kekang COVID-19 itu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak tahulah Naila, dalam kita sentiasa tengok perayaan di Malaysia ini, kita nak pergi ke negeri ataupun negara Jepun. Kita nak lihat negara matahari terbit ni macam mana perayaannya dibuat. Tambah-tambah ketika ini sedang COVID-19 melanda, Jepun masih lagi dalam lockdownnya tersendiri. Jadi kita nak terus terbang saja Nala. Betul, dan kita nak bawakan tetamu istimewa kita dari Jepun, merupakan Afdal Izal Hashim, pelajar PhD di International University of Japan. Terima kasih. Assalamualaikum Afdal bersama kami di Awan Pagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Isi di Jakarta Jepun juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Awal sangatlah, nanti ucapan last lah. Sekarang baru kita nak tanya soalan. Okey Afdal, first kali kita nak tanya Afdal lah kan. Sekarang ni musim COVID-19, tapi kita nak tanya soalan-soalan raya. Raya ni macam mana sekarang ni dekat Jepun? Adakah berlangsung dengan meriah ataupun berlangsung dengan sederhana ke macam mana? Apa preparation yang Afdal boleh buat sekarang ketika lockdown di Jepun tu dan nak sambut raya, perasaannya macam mana? Alhamdulillah, setakat ni perayaan di Jepun sederhana, meriah. Sambut bersama-sama dengan kaum muslimin yang berada di kampus dan juga di sekitar Minami Unoma Niigata Jepun. Isteri saya, Syarif Salwa, telah menyediakan pelbagai juadah. Barang-barang senang didapati. Kita tahu Jepun adalah antara negara yang food security-nya terjaga. Jadi dapat sediakan sedikit lemang, kuih bawang, kuih semprit dan sebagai elemen London pun ada di Niigata ni dapat disiapkan. Dan setakat ni dengan warga Malaysia di Jepun ni, di kawasan saya dalam 10 orang ataupun 3 keluarga, kami dapat sedikit sebanyak menziarah sama-sama satu sama lain. Ya. Afdal boleh kongsikan dengan lebih terperinci apa juadah yang ada di hadapan Afdal tu dan bagaimana agaknya persiapan, berapa lama masanya untuk cari bahan dan juga memasak? Boleh ceritakan prosesnya? Mungkin saya boleh paskan kepada permaisuri saya, boleh? Wah, silakan. Man with Queen. Okey, kat ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selama duduk di sini untuk buat persiapan hari raya ni taklah susah. Makanan halal senang dapat juga. Tapi saya ambil dalam masa seminggu lah untuk buat persiapan. Sikit-sikit lah. Tak buat banyak, buat serba sedikit. Cuma yang mana keluarga nak makan sajalah yang saya sediakan. Dan juga untuk sedekah bukan sedekah lah, bagi sebagai umiyagi kepada jiran-jiran saya dekat-dekat sebelah rumah ni. Orang Jepun dan juga umiyagi juga kepada guru-guru atau sensei anak-anak murid saya, anak-anak saya di sekolah. Umiyagi ni adalah hadiah. Itu menjadi budaya di Jepun ya? Ya, memberikan hadiah kepada sanak saudara dan juga di kejiranan. Bagaimana penerimaan mereka terhadap juadah tradisional yang disediakan? Mungkin ada rendang atau mereka sangat-sangat suka, cuma tak boleh bagi yang pedas sangat. Ya, kena buat lebih tak pedas lah, manis sikit. Ataupun kurang pedas lah, tak boleh, kena adjust sikit. Kalau rendang tu kena masak lain sikit lah untuk mereka. Kalau untuk Malaysia ni kita boleh buat pedas sikit. Nailah ada plan nak pergi Jepun nanti, bolehlah bagi dia makan rendang. Okey Afdal, first kali kalau dekat Malaysia Afdal, raya ni dia ada SOP dia, 20 orang dalam satu rumah dan tak boleh lebih daripada itu. Kalau kat Jepun sama juga ke? Ada SOP tertentu tak yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa? Di Jepun ni disebabkan oleh artikel 18 Perlembagaan Jepun, dia tidak boleh memaksa rakyat-rakyat dia untuk duduk setempat ataupun memaksa tidak bergerak. Dia cuma hanya boleh memberikan nasihat saja kepada rakyat-rakyatnya. Maka kalau tempat saya ini lebih kepada luar bandar, social distancing atau penjarakan sosialnya terkawal. Maksudnya kalau isteri saya pergi ke supermarket,
memang kedai-kedai semua akan ada skrin penutup untuk berurus niaga. Dan orang-orang di Jepun pun dia faham-faham sendiri, dia akan menjarakkan diri dia. Maknanya bila kita nak lintas depan dia dah ke belakang dah. Ataupun bila isteri saya nampak orang nak lintas depan dia pun mesti ke belakang. Kita dah automatik ikut cara Jepun dan ini adalah salah satu daripada berkemungkinan adalah sifat disiplin mereka. Mereka menjaga kebersihan, mereka menjaga hygiene sebagainya. Maka yang saya rasa dapat melihat warga negara Jepun tidak perlu sangat PKP ataupun MCO di Malaysia sebabkan kerajaan dan juga pentadbiran di tempatan tu hanya boleh memberikan nasihat saja kepada warga-warga mereka. Jadi dengan mengambil kira SOP ataupun langkah berjaga-jaga yang diambil sendiri, mungkin Afdal sekeluarga mungkin ada rancangan untuk mengadakan rumah terbuka yang secara kecil untuk rakan-rakan, bagaimana agaknya? Setakat ini perancangan dia disebabkan oleh nasihat daripada kampus dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan untuk mengurangkan pengumpulan daripada 10 orang ke bawah. Maka saya rancang dengan isteri saya mungkin untuk satu keluarga saja melawat menjara dan membuka ruang kepada mereka untuk bergerak. Pasal rumah Jepun ni lazimnya kecil. Mungkin dalam 500 ke 600 kaki persegi saja, amat-amat kecil. Tetapi sebab kita ni dah belajar menjadi minimalis seperti Marie Kondo, maka barang-barang pun tak berapa banyak, cukup untuk survive hidup di Jepun ni. Maka menjemput orang Malaysia, warga Malaysia dan juga ASEAN yang beragama Islam berkemungkinan mungkin berfasah-fasah. Tidaklah kita buka tu terus buka makan bersama-sama sebab kita merasakan rakyat Jepun pun dia amat satu yang pelik atau janggal untuk menjemput orang ke rumah sebenarnya. Mereka lebih suka pergi ke tempat community hall ataupun pergi ke tempat restoran untuk berkumpul. Dan menjemput rumah tu agak asing bagi mereka. Kita ni budaya Malaysia Melayu suka menjemput orang ke rumah adalah satu keistimewaan bagi orang Jepun. Kalau kita jemput mereka, berbesar hati sangat sebab dia rasa macam kita membuka ruang hidup kita kepada mereka untuk masuk ke rumah. Ya. Orang Malaysia ni memang terkenal dengan dia punya terlebih ramah, orang kata. Dan Afdal bercakap tentang budaya menyambut sambutan Syawal ni amat berbeza buat setiap kumpulan etnik, setiap budaya. Jadi sebelum ni kalau lazimnya sambutan Hari Raya di sana, bagaimana agaknya disambut di Jepun? Kalau kita lihat memang ada umat Islam dalam kalangan warga Jepun sendiri, tapi mereka merupakan minoriti, kumpulan yang amat kecil di Jepun. Tapi boleh ceritakan mungkin ada solat Aidilfitri dijalankan di masjid sebelum ini, bagaimana kebiasaannya di sana sebelum ini? Ya, lazimnya kita solat Jumaat. Lazim kita nak kaitkan solat Jumaat dengan solat Aidilfitri. Solat Jumaat pun tak sampai 40 orang. Tapi disebabkan oleh kita ni kebanyakannya adalah musafir, kita jalankan juga solat Jumaat dengan khutbah dan sebagainya. Manakala untuk solat Aidilfitri, kita adakan juga solat Aidilfitri tapi dengan penjarakan sosial, walaupun sukar untuk dikawal dengan sanitizer, dengan mask dan sebagainya, masih dijalankan. Dan kita dapat saksikan ada yang tidak pergi sebab menjaga keselamatan dan juga kebersihan. Macam pagi raya kita boleh saksikan tak sampai pun 40 orang minimum untuk solat Aidilfitri, tapi kita jalankan juga dengan khutbah dan sebagainya. Maka dapat kita lihat perayaan Aidilfitri di luar negara, terutama sekali Jepun, dengan hanya 2 ke 4% rakyatnya beragama Islam ataupun warga-warga asing beragama Islam. Kita cuba juga membawa kemewahan raya. Kita pun tahu orang Malaysia ni raya sebulan. Jadi kita ni cuba juga raya sebulan tapi dengan sedikit kurang kemewahan ataupun kemeriahan dia. Itu dia orang Malaysia raya sebulan, betul? Tidak dapat dinafikan. Okey, Afdal, kita pun dah tak banyak masa sebenarnya. Mungkin Afdal dan juga keluarga ada ucapan-ucapan raya yang nak disampaikan kepada keluarga, sahabat handai di sini. Kalau nak nyanyi pun boleh, tapi part chorus je sebab kita tak banyak masa. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kru-kru Astro Awani yang sudi menemurah kami bekerja di pagi raya mungkin. Kepada keluarga saya di Johor Bahru, ayah saya, kepada ibu mertua saya dan ayah mertua saya di Alustar, Langgak, Kedah. Saya rindu rendang matok, lemang semuanya di Kedah, ketupat dan sebagainya. Dan saya mengharapkan raya tahun ini walaupun kurang kemeriahan, kita dapat merasai apakah maksudnya kita menyambut Aidilfitri pada tahun ini. Okey, baiklah.
sedih hati saya. Jauh Afdal bagi ucapan tu dekat keluarga dia. Nailah dia hati batu susah sikit. Okey, baiklah. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih banyak kepada Afdal Izal Hashim, pelajar PhD di International University of Japan kerana bersama dengan Awni Pagi hari ini bersama-sama kita sambut Hari Raya Aidilfitri. Anda kongsikan bagaimana suasana di Jepun dan kepada mereka yang nak pergi Jepun dan sebagainya. Inilah suasana ketika raya nanti yang akan anda hadapi. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga Nailah, siapa lagi kita ada selepas ni? Selepas ini kita nak terbang ke Melbourne, Australia pula nak lihat bagaimana agaknya sambutan Hari Raya di sana bersama seorang pelajar Ilya Anis yang pertama kali menyambut Hari Raya bersama kawan-kawannya. Kita nak dengar apa cerita dia tapi kita nak berhenti seketika kembali selepas ini.